Hai semua, jom belajar bersama Cikgu Amali. Hai, bersama saya Cikgu Amali dalam bab 5 iaitu tentang bumi. Dalam bab ini kita akan belajar pertama sistem fizikal bumi, kedua struktur bumi, ketiga kita akan belajar benua, lautan, laut utama dan selat. Dan yang keempat, kita akan belajar kesan pergerakan kerak bumi. Mari kita lihat sistem fizikal bumi. Apakah itu bumi? Okey, mari kita lihat. Bumi ialah planet yang berbentuk sfera. Okey, ini ya bentuk sfera. Okey, dan mempunyai anggaran keluasan permukaan iaitu 510 juta kilometer persegi. Air meliputi 71% daripada permukaan bumi, manakala 29% ialah daratan. Bermaksud air lebih banyak daripada kawasan daratan. Okey, komponen yang membentuk bumi terdiri daripada atmosfera, litosfera, hidrosfera dan biosfera. Okey, komponen bermaksud bahagian yang saling melengkapi antara satu sama lain. Maksudnya atmosfera, litosfera, hidrosfera dan biosfera saling melengkapi antara satu sama lain. Saling memerlukan antara satu sama lain. Mesti mempunyai keempat-empat komponen tersebut dalam membentuk bumi. Cikgu ulang. Sistem fizikal bumi terdiri daripada atmosfera, litosfera, hidrosfera dan biosfera. Cara untuk kamu ingat sistem fizikal bumi ialah anak lembu hidung besar. Anak lembu hidung besar. Anak merujuk kepada atmosfera, lembu merujuk kepada litosfera, hidung merujuk kepada hidrosfera, besar merujuk kepada biosfera. Anak lembu hidung besar. Mari kita lihat satu persatu sistem fizikal bumi. Kita mulakan dengan atmosfera. Okey, atmosfera ialah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Lapisan ini mengandungi pelbagai jenis gas, debu, habuk, asap serta wap air. Kamu boleh lihat atmosfera di sekeliling kamu. Okey, atmosfera ini sangat penting untuk bumi kerana atmosfera sebenarnya melindungi hidupan di permukaan bumi untuk terus hidup. Kamu bayangkan atmosfera merupakan selimut besar yang melindungi bumi daripada menyerap panas matahari. Okey, jadi dengan adanya atmosfera, suhu keseluruhan bumi akan lebih stabil, terutamanya pada waktu malam dan siang. Oleh itu, kita tidak akan terlalu sejuk pada waktu malam dan tidak terlalu panas pada waktu siang. Terdapat beberapa jenis gas di atmosfera, antaranya ialah nitrogen, oksigen, karbon dioksida, helium dan hidrogen. Okey. Oksigen sangat diperlukan oleh hidupan, terutama sekali manusia dan haiwan untuk bernafas. Manakala karbon dioksida sangat diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Mari kita lihat lapisan yang terdapat dalam atmosfera. Atmosfera bumi terdiri daripada 5 lapisan. Lapisan yang pertama ialah lapisan troposfera, kedua lapisan stratosfera, ketiga lapisan mesosfera, keempat lapisan termosfera dan yang terakhir lapisan eksosfera.
Mari kita lihat lapisan troposfera. Okey, lapisan troposfera adalah lapisan yang paling rendah sekali yang berhampiran dengan permukaan bumi. Okey, ketinggian lapisan ini antara 30,000 hingga 50,000 kaki. Okey, baik. Lapisan inilah yang mengandungi wap air dan awan. Okey, lapisan ini terdiri daripada hidupan dan pesawat terbang di lapisan ini ya. Okey, lapisan ini dipanaskan oleh permukaan bumi. Okey, lapisan kedua ialah lapisan stratosfera. Lapisan ini mendapat haba daripada lapisan ozon yang menyerap sinaran radiasi daripada matahari. Dan semakin jauh daripada bumi, suhunya semakin panas. Seterusnya, lapisan yang ketiga ialah lapisan mesosfera. Okey, di sinilah kebanyakan meteor terbakar. Okey. Dan tempat yang paling sejuk di bumi berada di puncak mesosfera, bahagian atas mesosfera. Maksudnya semakin ke atas semakin sejuk. Lapisan yang keempat ialah lapisan termosfera. Bahagian ini udaranya sangat tipis sedikit. Okey, dan suhunya sangat panas di lapisan ini ya. Dan lapisan yang terakhir adalah lapisan eksosfera. Lapisan ini adalah lapisan yang terakhir dan yang paling nipis. Seterusnya, mari kita lihat komponen sistem fizikal bumi yang kedua iaitu litosfera. Okey, litosfera ialah lapisan luar bumi yang merangkumi bahagian kerak bumi dan bahagian atas mantel. Okey, bahagian tersebut mengandungi pelbagai jenis batuan dan mineral. Okey, lapisan ini yang paling keras dan pejal. Okey, ingat ya, bahagian litosfera terdiri daripada pelbagai jenis batuan dan mineral. Kamu boleh lihat contoh gambar yang berikut. Seterusnya, mari kita lihat sistem fizikal bumi yang ketiga iaitu hidrosfera. Hidrosfera meliputi semua bahagian air yang wujud di bumi. Bahagian tersebut merangkumi air laut, air tasik, air sungai, air bawah tanah, air paya dan litupan ais. Ingat ya, kata kuncinya adalah hidro. Hidro membawa maksud air. Okey, komponen yang ketiga ialah hidrosfera. Mari kita lihat komponen yang seterusnya dalam sistem fizikal bumi iaitu biosfera. Biosfera ialah kawasan yang didiami oleh semua benda hidup, iaitu manusia, haiwan dan tumbuhan. Kawasan tersebut melibatkan bahagian kerak bumi dan atmosfera. Cikgu ulang, 4 komponen dalam sistem fizikal bumi iaitu pertama, atmosfera, kedua, litosfera, ketiga, hidrosfera dan yang keempat, biosfera. Mari kita lihat struktur bumi. Okey, kamu bayangkan bumi berbentuk sfera iaitu berbentuk seperti bola. Kemudian kita nak lihat struktur bumi. Struktur bumi, kita nak belah bumi tersebut dan kita akan tengok lapisan demi lapisan. Kamu bayangkan bumi seperti kek. Kita belah di tengah-tengah dan kita lihat lapisan dalamnya. Baik murid-murid, bumi terdiri daripada 3 lapisan. Pertama, kerak bumi. Kedua, mantel. Dan yang ketiga, teras bumi. Mari kita lihat satu persatu.
Kita lihat lapisan yang pertama iaitu kerak bumi. Okey, lapisan ini adalah lapisan bumi yang paling keras dan pejal. Okey, lapisan ini terdiri daripada dua lapisan pula. Iaitu yang pertama sial, yang kedua sima. Okey, kenapa dipanggil sial? Kerana sial terdiri daripada silika dan aluminium. Okey, silika dan aluminium. Manakala sima pula terdiri daripada silika dan magnesium. Jadi, sial gabungan antara silika dan aluminium. Manakala sima gabungan daripada silika dan magnesium. Okey. Baik, kita lihat dengan lebih terperinci. Sial terletak di bahagian atas kerak bumi dan membentuk benua di permukaan bumi. Membentuk benua ya. Kemudian, sima pula terletak di bahagian bawah sial dan di dasar lautan. Okey, dia berada di dasar lautan. Bezanya sial membentuk benua, manakala sima berada di dasar lautan. Seterusnya, lapisan kedua struktur bumi ialah lapisan mantel. Lapisan ini terletak di bawah lapisan kerak bumi. Okey, lapisan ini merangkumi 2/3 jisim bumi. Seterusnya, lapisan mantel ini bersifat pepejal, tetapi lapisan luarnya bersifat separa cecair. Seterusnya, lapisan yang ketiga dalam struktur bumi ialah teras bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling dalam dan mengalami tekanan yang sangat kuat dan suhu yang sangat tinggi. Okey, dalam teras bumi terbahagi kepada dua bahagian iaitu teras luar dan teras dalam. Okey, mari kita lihat struktur bumi yang berikut. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita sambung bahagian 2 tentang benua, lautan, laut utama dan selat. Jumpa nanti. Bye.